Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syamsul Bat. Tuan-tuan dan puan sekalian, pertama-tamanya di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua para peserta yang telah terlibat dengan program korban bersama dengan pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia YBIM pada tahun 2020 sebelum ini. Alhamdulillah, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia telah berjaya menyempurnakan dan melaksanakan dengan cemerlang sekali ibadah korban pada tahun lepas untuk anda semua. Pihak YBIM ingin mengundang anda semua untuk join sekali lagi bersama dengan program ibadah korban untuk tahun 2021 ini pula. Kami dengan ini menggalakkan tuan-tuan dan puan sekalian agar mendaftar dengan lebih awal. Kalau anda kata nak daftar dulu, bayar kemudian pun tak ada masalah. Yang penting hasrat kita untuk meletakkan niat. Dapat pahala meletakkan niat itu dapat direalisasikan tuan-tuan dan puan sekalian. Tetapi kalau boleh anda daftar, bayar terus, lagi baik tuan-tuan dan puan sekalian. Bayaran ansuran pun dibenarkan, yang mana bayaran ansuran amountnya adalah berdasarkan mengikut sama dengan setiap satu bahagian. Nilai satu bahagian kita buat ansuran sampailah cukup 7 bahagian dan seterusnya. Kemudian tuan-tuan sekalian, sama-samalah kita niatkan kepada diri kita untuk memperbaiki dan juga menambahkan lagi kualiti ibadah korban kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan kurniaan yang banyak, maka beribadahlah, salatlah dan berkorbanlah tuan-tuan sekalian. Itu Allah Taala suruh kita. Selain daripada salat, ibadah korban juga ditekankan. Begitu juga dalam surah Ali Imran ayat 92 Allah Taala beritahu, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang kita ada ini tuan-tuan sekalian di dunia ini bukan milik kita sebenarnya. Tetapi sebahagian daripadanya kita boleh infakkan, kita boleh korbankan, kita boleh sumbangkan kepada mereka yang lebih memerlukan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia untuk pengetahuan semua telah pun sedia ada ISO dan sistem pengurusan ibadah korban yang sistematik dan teratur. Jadi anda tidak perlu risau tentang kualiti dan cara kaya pengurusannya. Dan insya-Allah anda semua tidak perlu risau yang tentang ibadah korban anda pasti akan dilaksanakan dengan baik dan teratur sekali. Dan dijamin tuan-tuan sekalian, ibadah yang kita laksanakan ini adalah yang benar-benar berkualiti, telus dan profesional. Pastikan anda daftar segera, join kami tuan-tuan sekalian untuk ibadah korban tahun 2021 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini dalam bual bicara santai Taman Syurga Maya, yang mana pada malam ini kita menghimpunkan panelis yang hebat tuan-tuan sekalian. Bukan kaleng-kaleng malam ni kan, yang mana ramai yang menunggu. Ada ramai dah mengamuk dekat Facebook dah, bila nak mula ni. Dekat YouTube pun tadi orang komen, cepatlah, tunggu dah lama dah ni kan. Jadi alhamdulillah malam ni kita dapat bersama-sama dengan panelis-panelis. Dan terima kasih banyak-banyak kepada penaja iaitu Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Untuk makluman semua, Yayasan Budi Ihsan Malaysia baru saja menerima watikah beberapa minggu yang lalu berkaitan betapa Yayasan Budi Ihsan Malaysia telah menjadi wakil tunggal yang telah dipilih untuk melaksanakan korban di Afrika pada tahun ini. Dan alhamdulillah untuk makluman semua, kepada siapa yang berminat bolehlah, macam kita tajuk kita pada hari ini kan. Tajuk kita hari ini, ikut resmi padi makin berisi makin penduduk. Mana makin kita tinggi makin hebat, yang kita lupa pada Allah Ta'ala. Jadi berkorban tuan-tuan sekalian bukan apa. Ada orang cakap lah korban dekat Afrika, orang Malaysia pun ramai lagi susah. Apa hal? Sebenarnya untuk makluman, siapa yang menyertai korban di Afrika melalui Yayasan Budi Ihsan Malaysia ni, ada sebahagian daripada bahagian korban itu akan diambil bahagian duit tu, sebahagiannya adalah untuk asnaf di Malaysia. Jadi mana 2 in 1. Dan untuk makluman semua, ada orang cakap Malaysia pun ramai yang susah, tapi tidak sesusah di Afrika tuan-tuan sekalian. Di Afrika ada yang minum lumpur tuan-tuan. Begitu juga ada yang ambil kotak tu, dia koyakkan, dia cecah dengan lumpur tu, dia makan. Sebab makanan dah tak ada. Kita di Malaysia ni sampai dah busuk daging dalam peti ais. Kan? Tu berabut lagi daging tu. Kan? Jadi tak apalah.
Apa-apa pun, kepada siapa berminat untuk menyertai Bedah Koran pada tahun ini adalah dialih-alihkan. Boleh layari Facebook YBI Malaysia. YBIM. Ya. Baiklah, pada malam ini kita akan bincangkan tentang ikut resmi padi, makin berisi, makin menunduk. Yang membawa maksud semakin berilmu, semakin tinggi pangkat, semakin merendahkan diri, yakni tidak sombong. Itu maksudnya. Dan pada malam ini kita bersama-sama dengan panelis yang hebat-hebat, iaitu yang pertamanya Encik Ayub bin Majid, iaitu presiden. Malam ni dia satu-satunya bapa presiden pada malam ini. Iaitu presiden satuan yang diberi nama sebagai IRAMA, iaitu Ikatan apa? Lupa dah saya. Konsortium Industri Rakaman Muzik Malaysia. Konsortium Rakaman Industri Muzik Malaysia. Itulah dia IRAMA. Jadi apa peranan IRAMA ni Cik Ayub? Cuba kau boleh explain sikit. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz kerana menjemput saya pada malam ini. Okey, untuk makluman Konsortium Industri Rakaman Muzik Malaysia ataupun short formnya IRAMA, kita telah tertubuhnya 2 tahun yang lalu, di mana ahli-ahli kami adalah ada sakat-sakat rakaman yang menaung bawah IRAMA. Dan IRAMA hanya ada 2 di Malaysia ini. Kalau satu kita pernah dengar RIM, Recording Industry Music Malaysia. Okey. Dan ada bunyi berdengung sikitlah. bunyi berdengung. Pasal tu. Alamak. Earphone ke apa? Cuba buka earphone. Cuba tengok kalau buka earphone okey tak? Cuba cabut yang dekat phone ni. Cuba cakap okey tak? Ya, Ustaz. Okey. Ni tak ada dengung. Okey. Okay. Hanya satu RIM, satu lagi? Saya punya ada masalah. Satu lagi Konsortium Industri Rakaman Muzik Malaysia. Kita baru tubuhkan. Jadi ahli-ahli kita kita sekarang ada 40 sakat rakaman yang menaung bawah IRAMA. Okey. Di mana sekarang ini zaman teknologi di mana kita banyak menggunakan YouTube ataupun platform digital ya. Jadi sekarang ni banyak lahir artis-artis yang baru, tak seperti dulu. Dulu untuk menjadi seorang artis kita perlu lahirkan sebuah album. Sekarang dengan satu single dah dipanggil artis. Ini perbezaan dulu dan sekarang. Okey. Itulah dia. Jadi makna kata IRAMA ni dia kalau boleh nak jaga kebajikan artis yang ada ni. Itu sebab baru-baru ni saya ada forum dengan Datuk Nash. Datuk Nash pun cakap, Datuk Nash kata kalau yang dulu-dulu bila dia pergi, kalau satu persembahan tu dia boleh nyanyi 4-5 lagu dia. Tapi kalau artis hari ni, satu single tu lagu dia tu dia simpanlah sekali, yang lain semua nyanyi lagu orang, dia kata. Jadi itu lah. Jadi makna kata itulah tu beza lah. Maknanya yang tu pun kita akan bincangkan nanti mungkin. Kemudian yang keduanya panelis kita adalah tidak lain tidak bukan yang wajahnya dirindui selalu, iaitu selama ni kita tengok dulu pernah tengok dekat TV3 Melodi wartawan hiburan kita ni, iaitu Bro Aidil Abdul Ghaffar. Apa khabar bang? Waalaikumsalam tipu ni. Bang Aidil, apa khabar Bang Aidil? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih kerana mengundang saudara Samsul debat. Ni dengar suara dia tu. Dia orang dengar suara Abang Aidil pun dia orang dah rasa, ya Allah, dah lama betul tak dengar suara Abang Aidil berkumandang ni. Suara ISO dia panggil. Macam tu kan. Suara kualiti ni kan. Suara ISO. Suara yang ISO. dia dah Kenapa kita tiba-tiba tadi masa kita test, masa kita test line tadi, okey, kenapa sekarang dia macam intermittent atau sangkut-sangkut? Tak tahu orang lain okey je. Orang lain okey. Abang Aidil tak okey. Cuba Abang Aidil cabut earphone tu. Macam mana? Tengok. Dah keras dah. Sudah. Okey, tak apa. Tengok tu dah ada komen dah tu. Kefli Zul, love Kak Betty. Wah, kacau ni. Jadi seterusnya kita tak apa. Kejap lagi kita pergi kepada Aidil balik. Jadi Kak Betty Benafir.
Aduh, hai. Ini pun wajah yang dirindui juga ni kat TV ni. Tu nak tanya tu. Sekarang ni apa projek sekarang ni? Kita projek macam-macam Ustaz. Kita ada platform to artis buat konsert. Kita ada buat juga application zakat juga. Dan kita juga sedang buat production house. Tengah buat dokumentari untuk Mindef. Oh, Alhamdulillah. Okay. Berdengung juga dah tu kan. Alhamdulillah tu kan. Dahsyat. Baiklah, yang keempatnya. Ni saya minat tu dengan abang ni. Abang Razak Ahmad kita. Apa khabar bang? Alhamdulillah, baik, sihat. Terima kasih jemput saya. Oi, mestilah. Saya dah lama cari abang ni. Abang Razak Ahmad ni. Alhamdulillah, Abang Razak sama dengan kita dah petang tadi. Bukan petang tadi, pagi tadi sampai tengah hari tadi. Saya sempat bersama dengan Abang Razak Ahmad untuk, abang, apa tajuk drama tu? Saya tahu pun tidak tajuk tu. Apa tajuk dia tu? Tajuk drama tu, musim PKP. Musim PKP. Oh, okey. Bayangkan sempat kat syuting tu tapi watak saya tak penting lah. Jadi you all jangan tanya panelis lain jangan tanya apa kan. Baiklah bagi memulakan forum kita pada malam ini, sementara kita tengok Abang Aidil pun cuba cari line yang clear, cuba settlekan sikit dia punya problem line tu. Jadi kepada Encik Ayub Majid kita tengok apakah sikap yang perlu ada pada anak seni sebenarnya. Adakah dia perlu menjadi seorang yang bangga diri atau seorang yang sentiasa mengenal diri dalam industri yang serba mencabar hari ini? Keboleh viralan, maknanya semua benda orang boleh viralkan. Baik ke buruk orang akan viralkan. Dan apa juga isu perlu diambil perhatian sebenarnya. Jadi apa saranan Encik Ayub Majid sebagai Presiden Konsortium Rakaman Muzik ni kepada semua anak-anak seni? Silakan. Alhamdulillah Ustaz. Pandangan saya untuk bangga tu perlu, merendah diri pun perlu. Seseorang artis tu dia perlu bangga diri untuk menjaga status dia sebagai seorang artis. Dan merendah diri pun itu perlu. Saya bagi contoh, bila seorang artis itu dia mula mengukir nama, dia kena menjaga status dia. Menjaga status itu kadang-kadang ada orang nampak macam dia sombong. Macam dia bangga diri. Tapi itu adalah kita sendiri pun sebagai label atau pengurus artis ataupun PR, kita pun mengajar artis kita supaya ada gap untuk membanggakan diri. Dan merendah diri itu perlu Ustaz. Kan? Jadi dua-dua itu perlu. Tapi bangga tak payahlah sampai sombong kan? Bangga itu tak perlu sombong Ustaz. Maksud saya bangga tu kerana artis itu dia perlu ada satu status yang bangga diri itu untuk menjagakan status diri dia itu. Bila dia menjadi, kerana artis ni dia ada peringkat-peringkat Ustaz. Daripada artis yang baru, sedang naik dan sampailah dia berjaya. Bila dia berjaya, dia kena jaga status dia. Dari segi makan dia, minum dia, kat mana dia nak lepak. Ya? Bila dia naik kenderaan apa, itu bukan kerana dia bangga diri. Kerana itu kena perlu ada pada seorang artis. Baru diorang boleh nilaikan dengan, kadang-kadang seorang artis tu kita ambil sebagai seorang penyanyi. Dia letak satu harga menyanyi dia RM10,000. Kerana bila harga dia RM10,000 itu, dia kena ada status dia dengan harga yang dia letak itu. Contohnya, kalau dia show RM50,000. 5 lagu RM50,000 contohnya. Dia kena jaga status dia lah Ustaz. Bukan dia bangga diri, dia minta flight first class, dia minta hotel, itu bukan bangga diri. Kerana dia kena letak status dia kat situ Ustaz. Kerana dia dah susah payah dari bawah, itu artis dulu lah Ustaz. Kalau artis sekarang yang saya lihat sekarang, kebanyakan artis kita ni bangga diri itu kerana mereka ni tidak merasa kesusahan. Kerana lagi-lagi yang lahir dari program-program reality TV mereka ni keluar dari reality TV, mereka dalam program-program mereka telah diberikan kemewahan. Jadi bila mereka keluar di luar, mereka dapat show, mereka nakkan mereka pun dilayan seperti mana di dalam program reality TV itu. Sebenarnya mereka tidak layak lagi. Tidak layak lagi untuk dapatkan, sebab mereka kadang-kadang baru ada satu single. Lagu pun tak berapa popular. Cuma orang kenal, dia dari program TV ni. Tapi dia nakkan layanan seperti mana dia dalam program TV. Itu bagi saya itu satu bangga diri yang tak betul lah. Dan banyak pengalaman saya dengan artis lama dan artis baru ni. Kadang-kadang artis baru ni, dia kena sikap, dia kena menegur lah artis lama.
di belakang pentas ke, selalunya berlaku di belakang pentas bila kita tengok satu persembahan, ataupun kadang-kadang kita jumpa di mana-mana pun, artis yang baru ni, dia tidak mau menegur artis-artis yang lama ni. Kadang-kadang artis yang lama pula kena menegur yang baru ni, dia terbalik pula. Kan? Ni ada satu sikap yang artis baru kena ubah. Kerana dia kena study. Kadang-kadang artis baru ni, dia dapat pengurusan yang tidak faham juga. Di sini balik pada pengurus. Pengurus memainkan peranan penting, Ustaz. Ya? Kadang-kadang kalau dia ambil pengurus ni pun tak kenal orang industri. Ini yang selalu berlaku. Jadi bila belakang pentas, pengurus pun lagak dia, artis yang baru ni pun lagak dia. Jadi di sinilah mereka tidak ada kesesuaian, tidak hormat pada artis yang lama. Betul lah. Dan pula sekarang ni artis ni dikenali dalam segmen yang berbeza. Macam dulu orang tengok TV, kalau keluar TV tu baru betul-betul hebat lah. Macam sekarang dia dah keluar YouTube, dia keluar media-media sosial, TikTok, dia share-share dekat dalam media-media sosial kan. Pernah berlaku dalam ada satu program tu, saya diminta berceramah lah. Masa tu malam tu dipanggil. Adalah seorang artis, hamba Allah ni, saya tak nak sebut nama lah. Rupanya artis ni popular, ramai budak-budak muda kenal lah. Kan BBNU, budak baru nak up, kenal lah. Macam orang yang macam saya ni mungkin tak kenal lah. Yang paling best tu, depan semua orang saya tanya, kau ni siapa? Saya tanya. Saya tanya. Kau ni siapa? Kau buat apa kat sini? Lepas tu, Ustaz tak kenal lah dia ni siapa. Ustaz dia ni kan, dia cerita lah dia ni penyanyi, ramai orang suka dia punya lagu. Entah tak pernah tengok pun aku, saya cakap macam tu. Dia kata macam tu. Jadi nak buat macam mana Razak Ahmad yang saya kenal nak buat macam mana? Kan? Yang saya kenal. Kan? Jadi Samsul Rau yang saya kenal, Bang Aidil saya kenal. Jadi mana kata yang kebanyakan yang orang yang macam usia macam saya dengan Betty ni, orang yang tengok TV, yang generasi tengok TV dulu. Budak hari ni mungkin tak tengok TV sangat dah lah. Jadi itu satu perkara lah yang saya setuju. Dan mungkin satu pesanan yang kita boleh berikan kepada semua artis-artis baru kat luar sana, satu single, bukan kata kita tak boleh berbangga diri dengan satu single tu. Kalau boleh, biarlah dah ada album kan, barulah steady pergi mana-mana dah ada satu album. Macam tu lah kan. Dia lebih kurang kita baru lukis satu lukisan pemandangan dah cakap kita pelukis yang hebat. Mana boleh. Dia mesti ada macam-macam genre, macam-macam lagu kan. Balik pada ni start pasal viral ni, pasal viral artis baru dengan artis lama dulu berbeza. Kalau artis lama dulu viral mereka cerita-cerita yang bermanfaat kepada masyarakat, ya. Viral artis baru sekarang adalah cerita-cerita yang bagi saya kadang-kadang cerita yang tidak masuk akal. Cerita yang mengarut, cerita yang kadang-kadang kita nak 100% salah kepada artis baru pun tidak. Kerana media pun memainkan peranan yang penting. Zaman sekarang media perlukan artis-artis yang like banyak, yang IG dia ramai, tapi mereka tidak ada story. Jadi story ni kadang-kadang yang masyarakat tidak boleh terima dalam keadaan dunia hari ini, dalam keadaan dunia hari ini dengan sakitnya, dengan wabak COVID, dengan politik negara kita. Jadi masyarakat tidak boleh cerita dengan viral yang orang panggil viral bodoh ni lah. Cerita kucing lah, cerita girlfriend lah, cerita itu bagi saya tidak bermanfaat untuk masyarakat dan untuk peminat. Jadi viral ni berbeza dengan artis dulu. Viral dia cerita tentang perjalanan seni hidup diorang. Dengan apa yang bakat diorang, seni diorang, itu yang dulu. Tetapi ini hari sebab mereka tak bakat, jadi cerita mereka tu tak ada cerita bakat lah. Jadi cerita yang mengarut. Tapi Bang Ayub, tapi ni zaman peredaran zaman kita dah berubah dah. Zaman sekarang lebih di hujung jari. So kita pun kena adapt dengan perubahan zaman tu. Zaman yang sekarang adalah zaman di mana kita sebagai artis adalah juga reporter kepada diri kita sendiri. Itu semua bergantung kepada akhlak kita yang dididik daripada rumah. Macam mana cara kita diberikan akhlak, diajarkan akhlak daripada rumah. Jadi macam sekarang budaya TikTok itu satu budaya yang akan dijadikan satu norma baru dalam kehidupan rakyat Malaysia, di mana bertiktok itu tidak lama lagi akan menjadi satu budaya hidup manusia. Tapi bagaimanakah caranya? Sorry Ustaz? Saya setuju pendapat tu. Ya.
Jadi bagaimanakah caranya kita nak jadikan, nak sadarkan masyarakat kita pada hari ini di mana budaya TikTok ini adalah bukan budaya yang boleh kita jadikan satu cara hidup kita. Bukan satu norma, bukan satu benda yang boleh kita biasakan. Okey, Kak Betty jangan risau. Jangan risau. Betty, you punya sidang akan sampai sekejap lagi. Jadi yang berhormat duduk dulu. Jangan mencelah. Kalau saya tak benarkan jangan mencelah dulu. Jadi Cik Ayub, habis sikit lagi. Sikit Cik Ayub. Tengah panas tu. Cik Ayub. Saya setuju dengan Betty kerana kita kena mengikuti peredaran zaman ya. Mungkin zaman saya dulu zaman kaset, kemudian zaman CD ya. Kemudian sekarang ni zaman YouTube, zaman digital. Jadi saya pun kena belajar sekarang. Zaman digital saya kena belajar. Saya setuju dengan apa yang Betty ulas tadi. Tetapi apa yang saya ingin kupaskan adalah tentang viral, hati-hati muda sekarang, hati-hati baru sekarang, ataupun ada yang kita tak layak panggil artis pun ada pun apa nak cakap, sekarang ni ada juga yang tidak layak dipanggil artis tapi kita panggil artis kan. Kerana sekarang kalau dulu kita nak letak status artis tu bukan mudah ya kan, kadang-kadang perlukan satu album pun belum tentu lagi menjadi artis ya. Sekarang bila satu single saja mereka dah gelar diri mereka artis. Dan kadang-kadang kita pun berikai siapa yang letak diri dia sebagai artis. Bukan satu single. Malahan bila keluar TV cerita pasal dia bukan menyanyi, dia bukan apa pun. Mungkin dia hanya jual keropok kadang. Dia jual keropok dia kata, wah artis sekarang. Dia cakap, wah artis sekarang. Macam tu kan ayat orang sekarang kan. Jadi itu yang saya nak kupaskan. Jadi ini yang trend dulu dan sekarang itu berbeza. Jadi kita perlukan, walaupun sekarang zaman teknologi, dan kita harap kita dapat artis-artis yang seperti dulu, yang berkualiti. Baik. Betul. Okay. Baik, Cik Ayub. Kita akan datang balik semula dekat Cik Ayub nanti untuk apa? Nampak Cik Ayub banyak idea tu. Maklumlah dia presiden Irama. Jangan main-main. So idea tu banyak. Okey. Jadi betul apa yang disebutkan tadi, itu sebab saya nak refer pula soalan pertikaian yang ditimbulkan tadi, yang disampuk pula oleh Betty Bonafé tadi kepada Abang Aidil kan. Abang Aidil sebagai wartawan, pengacara, produser, orang jadi peranan yang mainkan ni bukannya biasa-biasa, malahan senior lah lagi tu. Kan? Jadi dah ada experience, bukan baru, pengalaman yang luas dalam keterlibatan bersama dengan artis dulu dan sekarang. Kan, bersama mereka yang bergelar bintang, selebriti dan sebagainya. Jadi mungkin Abang Aidil boleh kongsikan pula berdasarkan apa telah dituraikan oleh Cik Ayub tadi tentang bagaimana pattern dia, sikap artis dulu dengan sekarang, kalau boleh menurut kacamata Abang Aidil sendiri, kalau boleh kongsikan dengan semua. Silakan. Ada pepatah yang mengatakan lain padang, lain belalang. Tapi bila kita dalam kehidupan ni, sekali air bah, sekali pantai berubah. Jadi bila kita masuk kepada benda yang orang kata dunia baru, peredaran masa 10 tahun, roda kita berpusing ni kan. Jadi ini secara tidak langsung akan memainkan peranan dalam membentuk satu situasi yang berbeza. Kenapa dulu kita dengan PR, dengan artis macam Raza Ahmad, Ayub, Betty Bonafé, kita boleh rapat. Kenapa? Sebab kita memahami etika kewartawanan dan kita memahami kehendak. Kalau bila kata artis beritahu, this is off record. Jadi off record, kita tak akan ambil kira perkara-perkara tersebut. Dan apatah lagi bila mereka buat album, mereka buat bukan buat single. Dia bukan buat satu lagu, 2 lagu, 3 lagu. Kalau kita perhatikan, dia orang kalau buat lagu, kurang-kurangnya ada 10 lagu. Kalau kita ada satu atau 2 lagu saja, bila kita nak buat konsert, dia nak nyanyi lagu siapa? Kalau konsert 1 jam, dia punya lagu 3 je. Tapi siapa yang nak dengar dia punya konsert kalau setakat 3 lagu je kan? Jadi ini yang menyebabkan sekarang ni mereka tidak mengambil kira apa yang dikatakan aku ada berapa lagu tak kisah, janji aku famous. Walaupun famous,
macam-macam lah program-program TV yang kita dapat saksikan sekarang ni tumbuh bagai cendawan ya. Dan satu benda yang boleh dipertikaikan ialah bila mana pemenang-pemenang top 10 ke top 20 ke daripada program-program reality ni, ke mana bakat mereka ni? Ke mana? Tak ke mana sebenarnya kat Malaysia ni. Ya? Kerana kita bukan Hollywood. Kita bukan Bollywood. Mallywood pun bukan sebenarnya. Kan? Kerana kita tengok Ada kalau dulu kita dengan artis boleh tepuk bahu. Sekarang ni even wartawan nak minta tolong kepada artis baru ni, sharekan benda ni kat dalam you punya Instagram ke apa ke, tak ada. Boleh. Sebab mereka kena jaga pride. Kita ada dia punya SOP tersendiri. Kalau nak share tu nak kena ada mas kahwin. Kalau tak ada mas kahwin tak boleh. Jadi macam mana kita nak buat benda ni? Kerana dulu kita memang bergantung harap. Semua artis memang bergantung harap. Kerana setiap tulisan, setiap berita yang disampaikan oleh wartawan-wartawan dulu menentukan jatuh bangunnya seseorang artis itu. Ya? Tetapi sekarang ini tidak. Kerana mereka boleh melakukan promosi sendiri. Instagram, Twitter, Facebook, apa lagi yang apa semua ada kan. Jadi kita tengok benda macam ini jadi satu apa orang kata seolah-olah macam mainstream media ni orang dah tak heran lah. Sekarang pun siapa yang tengok TV sangat pun kan. Betul lah. Semua ngadap kat telefon, segalanya di hujung jari. Itu pandangan saya sekarang ni memang susah kita nak membentuk, kerana kalau kita sebenarnya kita harus akui bagaimana corak bentuk kuih itu adalah terletak kepada acuannya. Kalau daripada rumah acuan dia tu macam itu, jadi macam itulah. Kalau dia lupa letak sebut penaik, bentat jadi dia kan. Jadi macam mana kita nak buat benda macam itu kan? Ini yang sesuatu yang kita tak boleh nak sangkalkan, kerana dah begitu corak dia. Jadi bila kita buat sesuatu yang kita rasakan ini betul, tetapi disebabkan kita tidak mempunyai apa orang kata sokongan daripada masyarakat luar, apatah lagi sekarang ini netizen menjadi satu kuasa besar yang menentukan jatuh bangunnya seseorang artis itu. Sekejap aja kau buat silap aja, ramai-ramai berjemaah dia masuk kau punya. Betul. Jadi ini kuasa netizen yang menentukan sama ada artis ini baik ataupun tidak, macam zaman dulu Kita perhatikan dulu bila zaman Siti Nurhalizah, waktu saya pernah umumkan beliau menjadi pemenang bintang paling popular Anugerah Bintang Harian. Jadi pada waktu itu kita masih lagi menggunakan snail mail. Snail mail tu yang hantar borang apa semua, hantar buat cabutan. Sekarang kita tak perlu lagi dah. Zaman tu dah berlalu. Sekarang semuanya di hujung jari, elektronik. Jadi kita nak cakap kalau artis kita dulu semakin tunduk, semakin berisi, semakin menunduk, memang itulah yang kata. Tapi sekarang tidak. Kerana kau, aku, siapa kau? Saya pernah ada di belakang pentas bersama dengan Datuk M. Nasir, Datuk Ramli Sarip. Ada segerombolan artis-artis baru yang masuk ke belakang stage tempat tunggu tu. Tak peduli kan dua orang legend yang ada sebelah dia. Sampai saya kena cakap, dek, awak daripada mana? Siapa nama? Sebab memang saya tak kenal pun. Kan artis baru ni. Nak yang baru lepas keluar daripada program-program reality ni. Saya tak kenal kadang-kadang sebab tengok muka kat TV lain, jumpa kat luar lain. Saya terpaksa panggil, mari introduce diri anda kepada dua orang legend ni. At least pandanglah legend ni, kan? Tapi sekarang ni memang susah lah kerana adab yang tidak dipupuk dengan baik akan menyebabkan berlakunya perkara-perkara
tidak respect ataupun hilang penghormatan kepada artis-artis legend. Macam Razak Ahmad sendiri. Bukan kaleng-kaleng pelakon. Pelakon yang boleh mengaji. Kalau dulu orang akan cakap, okey, arwah Allahyarham Emrah Julie. Emrah Julie. Bila part nak Pak Kadi, guru agama je, akan nampak ni Emrah Julie. Jadi pengganti kepada Emrah Julie itu Razak Ahmad. Yang saya nampak. Boleh upayaan beliau untuk mengaji dengan baik. Itu boleh digantikan untuk menggantikan tempat Emrah Julie. Tapi kalau sekarang ini, siapa artis-artis pelapis yang ada, baik dari segi lakonan maupun daripada segi nyanyian? Super juga macam penceramah-penceramah dulu yang kita tahu cuma Ismail Kamus. Allahyarham Ustaz Hassan. Baru Ustaz Hassan. Lepas tu sebelum itu Buyung Hamka. Sekarang ni muncul Samsul Debat ada, Aslim Bollywood ada, Kazim Ilyas ada, ramai ada. Ini pelapis-pelapis yang ada. Kami pun tak ada album, nak beritahu kan. Pelapis-pelapis yang ada dulu, kalau mereka mempunyai tertib dan adab yang baik yang telah digarap sedemikian rupa, maka acuan yang tadi cantik tu, bila dia keluarkan kuih dia, cantik kejadian dia. Betul. Jadi bila saya setuju. artis-artis yang tidak mempunyai apa dia tu? Saya setuju tu, betul. Ada soalan Samsul? Saya tak, betul, saya setuju, saya kata. Bila maksud saya begitulah. Bila acuan dia tu tidak dibuat dengan baik, maka jadilah kuih dia tak baik. Okey. Baiklah, itu satu pandangan. Jadi makna kata berdasarkan apa yang telah nyatakan Samsul, kita terputus ke apa ni? Razak dengar tak? Ada. Ada. Apa yang disebut oleh Cik Ayub dan juga Abang Aidil tadi, makna kata kita boleh simpulkan hari ini sebenarnya semua orang kena letakkan diri dia, letakkan basic balik. Saya tak tahu kenapa mungkin line saya ke dekat area rumah ni dia macam intermittent. Ya. Tak apa. Setakat ni tadi apa kata-kata Abang Aidil jelas sampai pada semua, insya-Allah. Nampak tu ramai yang menyokong tu. I am number 4 ni kata betul Aidil. Program dan artis baru ni banyak diskriminasi macam robot dengar bunyi yang memang bermula dengan bakat. Mereka yang baru kebanyakannya bermula dengan reality TV. Betul. Ya, okey. Tak apa Abang Aidil, sekejap. Okey, sebelum tu kita tengok. Jadi mana ni satu cabaran kepada artis baru. Mana kata jangan kita dah ada 1, 2, 3 single maka kita rasa okey lah. Itu belum cukup lagi. Mana standard tu. Standard tu nak kita kena jagalah. Jadi kepada Kak Betty pula kan, pada Betty Benafir, satu orang kata ratu satu ketika dulu, masih lagi ratu lah kot hari ni kan. Cuma bila anak dia keluar tu, saham dah kurang sikit lah. Kan? Jadi Betty sendiri sebagai artis yang dah orang kata daripada dulu kan, mungkin selebriti ni dulu orang tua berpesan, walau mana pun kita berada, jaga diri, jaga akhlak, jaga kelakuan. Kebetulan tadi pun Betty ada masa waktu mencelah dia sebut tentang akhlak kan. Jadi bagaimana standard Betty memandang diri Betty dalam bab penjagaan diri ni demi untuk mengelakkan publicity yang bukan-bukan hinggap pada diri Betty. Silakan. Okey Ustaz, first of all saya setuju dengan tajuk Ustaz seperti resemi padi, makin berisi makin menunduk. Dan makin menunduk itu akan mengajar kita sifat-sifat keikhlasan, humbleness. Kita bersikap humble, kita bersifat ikhlas kepada manusia sekeliling kita. Dan apabila kita bersifat ikhlas, maka datanglah originality daripada kita. Tak kira lah kita ni siapa, okay? So yang mana Betty lihat zaman sekarang zaman dulu, di mana artis dulu lebih terpelihara kerana artis dulu tidak ada peluang untuk direct dengan netizen ataupun masyarakat. So mereka melalui proses seperti PR, A&R, manager. Jadi akhlak artis tu diatur oleh manager. Bagaimanakah cara kita untuk berhadapan dengan media dan berhadapan dengan orang-orang di luar. Jadi di situ
datangnya grade-grade kita. Macam mana caranya kita nak berhadapan. Berbanding dengan artis sekarang ini, di mana mereka boleh menjadi artis sekelip mata. Hanya perlu pandai mengikut apa yang masyarakat ingin dengar, yang ingin diviralkan. Jadi di situlah maka bila mereka tengok dari segi graf TikTok sangat tinggi, orang yang mengikuti. Jadi para artis yang baru-baru ini, yang BBNU ni baru-baru nak up ni, so mereka menggunakan kaedah-kaedah viral yang mudah untuk mereka menjadi popular. Sebenarnya ada baiknya juga Ustaz, tapi jikalau norma-norma akhlak, bersikap baik, akhlak yang terpuji tidak dididik daripada rumah, maka artis itu sendiri, artis yang BBNU itu sendiri yang akan rugi. Sebab mereka harus ada kefahaman bagaimanakah akhlak yang harus ditunjukkan kepada orang, kerana mereka adalah model, mereka adalah satu ikutan kepada netizen, satu inspirasi, satu mentor kepada masyarakat di luar sana. Jadi kalau mereka tak menggunakan peluang yang mudah dibandingkan di zaman kami, peluang itu tidak mudah, so sebenarnya yang dalam kerugian tu adalah mereka. Mereka adalah kerugian kerana mereka kerana famous mereka itu mudah-mudah sebenarnya tidak akan sama dengan cara kami mendapatkan populariti. Kerana populariti kami itu melekat di hati masyarakat kerana kami dibendung bagaimana berhadapan dengan media, bagaimana berhadapan dengan masyarakat dan sebagainya. Walhal mereka tak dibendung. Jadi populariti mereka sampai ke satu masa tak lama dia akan menurun. Jadi kalau mereka yang baru-baru BBNU ni tak pandai bagaimana nak kekalkan populariti mereka, mereka akan hanya panas sementara sahaja, itu istilahnya. Jadi apa yang berarti nak tekankan di sini adalah jangan kita jadikan norma-norma TikTok dan norma-norma seperti kehidupan kebaratan dan sebagainya itu satu cara yang kita tunjukkan di platform media kita yang menjadi ikutan banyak masyarakat, yang menjadi satu model kepada satu masyarakat. Jadi kita kena ada satu tanggungjawab untuk kita memberikan contoh yang baik kepada masyarakat di luar. Jadi benda-benda macam ini, kesadaran begini itu harus dipupuk daripada diri-diri mereka yang diberikan izin oleh Allah menjadi famous walaupun dalam bentuk sebesar. Okey, jadi betul lah tu apa yang dikata tadi, Mak kata jaga bawa di sebenarnya TikTok ni ada orang cadangan supaya kita boykot, ada yang cadang TikTok ni tak elok, tapi sebenarnya pada saya mungkin kalau digunakan dengan cara yang baik, digunakan dengan cara yang betul, mungkin tak ada masalahnya. Malahan saya sendiri pun dulu tak ada TikTok, tiba-tiba ada TikTok sebab TV Hijrah suruh saya buka akaun TikTok satu, dan dia sebab dia nak suruh masukkan kapsul-kapsul ceramah. Jadi ya ke? Jadi mungkin Abang Razak apa sebenarnya? Abang Razak patutnya kena ada akaun TikTok, kena ada dah? Tak ada. Abang Razak kena ada TikTok ke apa? Abang Razak mungkin sharekan satu potong ayat, masukkan. Ngaji satu ayat je, masukkan. Betul sebenarnya. Itu sebenarnya orang nak dengar. Sebab bayangkan Abang Razak setiap kali orang dengar, orang ulang, pahala mengalir sebenarnya. Kita bukan nak kejar follower, tapi nasihat. Ayat-ayat Quran tu jadi kena buat. Abang Razak dia ada satu legasi dia kena tinggalkan kat semua. Sebab tadi cuba tengok ada komen-komen tadi, Siti Sarah dia komen. Dia kata mak saya suka betul bila dengar Abang Razak Ahmad mengaji. Itu satu bentuk sebenarnya yang tak ada, yang mungkin kurang lah pada hati-hati sekarang. Dan tak ramai orang ada suara macam Razak Ahmad. Ya, betul. Nampak? TikTok tak salah kalau digunakan bijak, kata Laila. Nampak tu? Dia punya support. Jadi baiklah, kita beralih pada Abang Razak Ahmad kita. Jadi kalau kita tengok Abang Razak Abang Razak merupakan artis yang dah sekian lama berjuang dalam industri. Dari penyanyi, berlakon, pelbagai ujian, dugaan pasti akan hadir. Yang akan uji kesabaran dan juga orang kata, dan mungkin satu tahap boleh menyebabkan artis ni bila terlampau banyak sangat masalah-masalah diuji, sampai satu tahap dia fed up. Dia tak nak lagi, macam putus asa dengan dunia seni. Pernah tak perkara ni terjadi pada Abang Razak sendiri, dan apa sebenarnya yang perlu ada sebagai seorang anak seni dalam tempoh pada zaman hari ini? Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bila bercakap tentang ni sebenarnya agak menyeramkan saya, sebab memang banyak dugaan yang saya lalui sepanjang perjalanan sebagai anak seni.
bermula daripada habis kita mengaji ataupun kita sekolah tu. Jadi bila kita dah masuk je langkah kaki ke dalam dunia seni ni, saya mula masuk dulu sebagai seorang penyanyi, saya buat album. Daripada situ kita dah mula tahu dah yang kita ni masuk satu dunia yang tidak ada gaji, tak ada gaji bulanan, jadi tidak ada pendapatan tetap, tidak ada EPF, tidak ada apa benda seperti itu, tak ada. So, bayangkan betapa berani saya untuk memilih jalan ini. Patutnya dah tahu dah. Kau berani je kau nak masuk jalan ni kan. Patutnya kamu kerja kerajaan ke, kerja kat pejabat qadi ke, kerja dekat Jabatan Islam ke, you know. Sebab kita ke arah itu. Tapi berani juga masuk ke dunia ini. So saya dah bergamble kat situ. Cuma alhamdulillahnya saya tidaklah terjebak sangat dengan benda yang terlalu negatif. Saya jaga benda tu sampai saya berjanji dengan arwah abah saya, iaitu abang berjanji abang takkan centeng arang ke muka abah gitu. Abah saya tak bagi dia. Tak usahlah dengar, tak usahlah kata dia kan. Tapi itulah nak juga ke dunia glamour ni, Allah alam. Saya pun tak tahu kenapa lah minat menyanyi sangat kan. Ya. Sedangkan saya dibentur oleh abahnya, arwahnya sebagai seorang qari. Itu je. Jadi itu yang bila tanya tentang pengalaman tu berlaku apabila kata-kata abah kita tu, arwah ni terjadi tu betul. Nanti malam kamu berjaga, siang kamu tidur. Sebab apa? Malam. Ya. Dah jadi kamu akan jadi belukang, dia kata. Belukang. Tak adalah abah. Dia kata kamu akan jadi belukang, dia kata. Lepas tu pula bila kita dekat dengan muzik, orang dulu, abah-abah kita dulu, dia kata, besok kerja dah kelab lah kamu ni. Itu kata jadi belukang tu. Malam kamu kerja sampai pukul 2 pagi, 3 pagi. Besok kau tidur. Petang pukul 5 bangun balik. Dah sembang tu masa naik kelab balik. Sebab abah kita dulu macam tu. Dia tak tahu yang, dia bukan tak tahu, dia tak tengok yang boleh jadi seorang komposer, boleh jadi seorang cikgu muzik. Sebenarnya tidak adalah kedai kelab sangat. Cuma orang dulu dia menganggap gitu. Bila main muzik, ahli muzik, pengen naik kelab. Jadi bila tanya tentang dugaan-dugaan tu, kita ni sebenarnya kena sentiasa ingat itu je. Ingat mak abah. Kalau kita ingat mak bapak kita, pesanan diorang, kita akan terhindar sebenarnya. Kita pandailah jaga. Saya pun, yelah, macam-macam pun muda. Muda pun boleh tahan juga lah. Bila muda tu kan. Okey, jadi mana kata apa yang kena ada ni? Apa yang kena ada pada artis hari ni sebenarnya? Di dalam menghadapi hidup sebagai anak seni ni, apa yang kena ada? Pegangan. Pegangan prinsip jiwa, prinsip diri, pegangan kita. Prinsip dalam kata lain. Kalau misalnya basic kita itu, dalam arti kata lain maksudnya kita kena kuat. Kaca shock akan berlaku. Itulah tentu. Betul. Jadi mana kata dalam hal ni mana kalau kita sebut tentang prinsip, pegangan, kita lebih cenderung untuk menceritakan pentingnya iman seseorang tu. Maknanya apa juga berlaku, apa juga dugaan, kita balik-balik. Ingat Tuhan banyak-banyak. Ingat mak ayah kita, ingat kampung kita kan. Sebab yang akan terima tempias daripada apa yang berlaku pada diri kita adalah orang yang rapat dengan kita. Kan, keluarga kita, masyarakat kita di kampung. So ni antara perkara yang perlu kita jaga. Baiklah, terima kasih banyak kepada Abang Razak. Jadi sebelum kita masuk kepada pusingan yang kedua, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya anda tercari-cari bagaimanakah caranya untuk mencari rezeki, yang paling mudah sekali, hari ini saya lorongkan satu jalan untuk anda. Iaitu anda boleh menjadi stokis, anda boleh jadi ejen ataupun dropship untuk susu kambing Al-Amr. Sangat mudah tuan-tuan sekalian, sebab produk ini boleh dijamin tuan-tuan akan keberhasilannya dan keberkesanannya kepada mereka yang mengamalkan susu kambing Al-Amr. Jadi pastikan kalau anda berminat, hubungi talian yang tertera. Anda akan menjadi stokis, anda akan menjadi ejen, anda menjadi dropship, anda menjadi sebahagian daripada keluarga kami dalam memasarkan produk susu kambing Al-Amr. Pastikan hubungi segera.
Okey, itulah dia produk susu Al-Am. Susu Al-Am ni siapa yang sayang mak ayah dia, siapa yang sakit lutut, sakit tumit, tangan kebas-kebas, insya-Allah elok. Yang paling best sekali, kambing ni tak ada, apa kata, susu kambing ni tak ada bau. Sebab dia tak pakai kambing Kuala Lumpur, dia pakai kambing daripada Holland, Belanda, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi memang sedap lah. Susu kambing campur madu, campur kurma. Dah lama dah saya minum, sampai kesudah tak jumpa madu. Rasa ada, lebih kurang macam tu lah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan beralih pada pusingan kedua. Jadi sebelum kita tanya soalan seterusnya kepada Encik Ayub Majid kita nak sharekan kepada anda video berikut. Bersebelahan dengan College Community Ampang. Kita ada nasi bubur special. Nasi bubur special. Boleh lihat ni nasi bubur kita. Ni nasi bubur kosong dengan ayam cincang. Juga kita ada menu tambahan, kita ada ayam goreng. Dan lagi satu menu kita adalah pulut ayam. Pulut ayam anyai makan bersama ayam goreng. Okey, untuk harga pulut ayam sebungkus RM6. Untuk bubur RM3 kosong, RM5 bersama ayam. Dan kita juga ada special dishes, special menu kita, minuman yang special kita. Ini ada ini dia Canada Caramel. Canada Caramel berharga RM5. Kita cuba ya. Hui, tengok boleh macam lah. Patut dia kena hantar lah, kan? Tengok bubur ni. Oi, lain macam lah. Ayam goreng panas-panas. Aduh, tak apalah. Nanti habis PKP wajib kita pergi singgah gerai ni. Cari tempat kita makan dengan Abang Aidil, dengan Betty Benafis sekali kita. Layan baby. Abang Razak mana? Hilang pula dah. Okey, tak apa. Baiklah, Cik Ayub, boleh cerita sikit. Yang tu berniaga berapa lama dah? Dalam COVID ni bukan artis je. Ya? Papa mute. Bukan artis saja yang terjejas. Dengan presiden terjejas. Dengan presiden pun terjejas. Kita belakang takbir lah. Kita terjejas. Kerana bila artis tak ada show, presiden pun tak ada show lah. Gitulah, Ustaz. Tapi dah berapa lama berniaga dah? Saya kalau ikut berniaga dah 4 tahun, Ustaz. Oh, alhamdulillah. Sebelum ni kita ada restoran di Kampung Baru. Jadi waktu PKP ni kita tutup. Sekarang ni kita berniaga gerai dah, Ustaz. Itu je lah dalam waktu-waktu COVID ni. Jadi kepada semua majlis bandaraya dan majlis perbandaran, tolong jangan sita gerai tu. Ya. Kita doa begitulah. Harap begitulah. Bantulah kita. InsyaAllah dia faham. Baik. Jadi kita balik soalan seterusnya. Semakin tinggi pencapaian, semakin kita mengenal diri. Tapi apa yang berlaku sikap artis? Bukan cerita artis dengan peminat, tapi kita nak cerita artis dengan artis ni.
yang baru dengan yang lama dan lama dengan yang baru, macam mana yang telah disebutkan oleh Abang Aidil tadi. Kadang-kadang ada yang cakap, aku dah lama dalam industri ni, dia ni tahu apa, budak baru lagi. Dan ada satu pula yang budak baru pula sebut, zaman kita, zaman dia orang dah berlalu ni, pedulikanlah mereka ni. Jadi apa pandangan Cik Ayub berkaitan dengan isu ni? Silakan. Okey, isu yang menarik Ustaz. Sebenarnya isu ni bukan perkara yang baru Ustaz. Sebelum ada program-program reality TV pun ada artis baru, ada artis lama ya. Dan sebelum saya nak sentuh pasal artis baru, artis lama ni, sedangkan mungkin ini pandangan peribadi saya. Mungkin artis yang lama ni, artis ni ada dua kategori Ustaz ya. Dia ada penyanyi dan dia ada pelakon dipanggil artis. Kadang-kadang hubungan antara pelakon dan penyanyi pun ada yang tak mesra Ustaz. Ada yang tidak kenal mengenal juga ya. Kadang-kadang kalau artis tu, kalau pelakon tu dia menyanyi, mungkin dia berbeza. Dia biasa campur dengan menyanyi. Kalau pelakon tu dia berlakon je, mungkin kadang-kadang dia jumpa penyanyi pun dia tak mesra. Ya Ustaz? Ini yang harus dipandang juga lah. Kadang-kadang kita lihat bila penyanyi, bila kita ada satu-satu program melibatkan pelakon dan penyanyi, pelakon ada satu puak, penyanyi pula ada satu puak. Dia ada macam satu, ada gap dia. Saya lihat selalu di majlis-majlis yang melibatkan antara pelakon dan penyanyi, selalu timbul isu-isu yang begini saya lihat. Kerana mereka tidak macam tidak mesra. Melainkan kalau artis tu, penyanyi tu dia berlakon. Itu berbeza Ustaz. Kalau yang pelakon je, dia tak pernah menyanyi, dia tak campur pula dengan penyanyi. Itu berbeza. Ini antara penyanyi senior. Abang Razak gelak itu Abang. Dia macam tu pula Maknanya kalau dia berlakon dia tak menyanyi lain, yang menyanyi saja tak berlakon. Kalau menyanyi dengan berlakon dua-dua sekali, mesra lah. Dia dah mesra, dia biasa campur kan. Jadi kalau balik pada macam artis lama dan artis baru ni, ini bukan perkara baru Ustaz. Dulu pun kalau tak ada program di TV, artis yang baru tumbuh ataupun baru keluar satu album, mereka pun tak begitu faham. Tetapi dulu kita ada PR, kita ada manager, kita ada NR yang akan mengajar, lebih-lebih lagi PR. Dia akan mengajar pada artis ini supaya hormat pada artis-artis yang lama. Bila pergi belakang pentas, nampak artis lama, kau tegur, kau pergi salam. Itu kerja kita lah kan. Sebab kadang-kadang artis ini dia tak tahu. Jadi baliknya soal ini, kewajaran ini letak pada pengurus atau PR untuk mengajar artis tersebut. Tetapi hari ini pengalaman yang ada pada saya, kadang-kadang maaf cakap lah, program di TV ke, ada program, kadang-kadang ada program, ada program-program lawak ni ya. Mereka ni kalau jumpa, saya pernah satu flight dengan diorang, bila turun flight, satu van dengan diorang, satu hotel dengan diorang, jumpa belakang pentas pun, mana sama-sama, kita dah jumpa ke airport, dalam flight, jumpa belakang pentas, sampai balik lah Ustaz, dia tak tegur kita. Inilah sikapnya kadang-kadang. Ini sikapnya kadang-kadang mereka artis yang baru ni. Cerita juga Ayub. Macam mana tu? Apa ni bila artis manager lebih sudu dari kuah. Manager lebih glamour daripada artis. Ini bukan berlaku sekarang aja. Sekarang ni banyak, bukan kata manager saja. Malah PR pun kalau kita jumpa pun sekarang berbezaan. Kalau dulu kita boleh beza antara PR dengan artis, sekarang PR dengan artis pun dah nampak sama je kan. Betul. Ini belum kita campur, belum campur pengurus. Pengurus ni, itu saya kata balik pada soal tadi, hubungan tu terletak pada PR atau pengurus. Kalau zaman sekarang, kebanyakan artis-artis yang timbul di TV atau artis yang mana-mana keluar dari program TV, dia mengambil pengurus tu daripada keluarga dia. Ada ambil kakak dia, ada ambil mak dia, ada ambil bapak dia untuk menjadi pengurus. Jadi mereka tidak ada pengalaman dalam bidang, dalam industri. Itu yang kita kata Ustaz, mula-mula dia jumpa kita bawa dia, okeylah. Kita ajar. 2-3 kali kita jumpa dia, dia dah buat business card dia sendiri. Dia pula bagi kad dekat customer kita. Ini masalah. Ini yang berlaku lah dalam industri muzik. Artis baru, dia bila jumpa orang lama belakang pentas, dia tak reti nak menegur, tak reti bagi salam, kerana dia rasa dia lebih hebat sekarang. Dia punya like banyak, dia punya IG tinggi, walaupun dia jumpa artis tu, artis yang legend.
Jadi saya pernah bawa satu adik perempuan yang mulut laser lah. Dia akan sound, dek kau tak reti yang salam aku ke? Itu kalau artis yang laser dia sound tepat macam tu. Dia sound tepat je. Inilah masalah yang berlaku sekarang ni. Mereka tidak diberi satu pendidikan ataupun pelajaran bila jadi artis ni bukan mudah. Maksudnya dia kena ada PR, dia kena ada manager yang boleh mendidik dia, membentuk mereka ni untuk menjadi seorang artis. Kerana artis ni dia unik. Kalau tak unik, saya pun boleh jadi artis. Banyak orang tanya saya, kan kau boleh nyanyi? Kalau saya boleh nyanyi Ustaz, berapa saya jadi PR? Saya jadi penyanyi lah kan. Itu soal dia. Penyanyi ni atau artis ni dia unik. Dia ada satu perangai. Dia kena ada satu perangai, itu baru kita panggil dia artis. Baik. Jadi mereka kata memang ini adalah perkara yang normal, bukan hanya dalam dunia seni, semua begitu je tempat lain, tempat kerja, sebagainya, penceramah pun sama. Kan? Dia ni penceramah baru katnya kan. Macam saya sebab saya bukan penceramah, saya bukan ustaz, baru nak start sebenarnya, tapi orang nak panggil ustaz, saya layan aja. Kan? Jadi mana kata dalam hal ini kita tengok ialah pelbagai ujian lah kan, ada buat komunikasi artis, mungkin ada yang rasa pride pada diri dia, jadi dia nak wujudkan gap, ada orang tu pula nak rapat dengan kita. Jadi benda ni lah yang menjadi persoalan-persoalan dan dilema kadang pada anak-anak seni. Baiklah, sebelum kita bersama dengan Abang Aidil, kita nak tunjuk sedikit gambar. Mungkin boleh kita tunjukkan gambar. Okay, konsert Maya Pandemic ni Betty Asia. Jadi next. Yang tu sebenarnya apa tu Abang Aidil? Mungkin Abang Aidil boleh explain sebab kita nak tunjuk slide tak boleh kan. Ni cadangan artis ada ni kan, konsert Maya Pandemic. Mungkin Abang Aidil boleh explain sikit. Yang ini yang sebenarnya. Boleh. Sebenarnya boleh. Di layar sutra Sdn Bhd, sebuah produksi milik Betty Banafe dan juga adik-adiknya. Selain daripada produksi TV yang dilakukan, kita telah membangunkan tiga platform untuk membantu di zaman-zaman COVID pandemik ni. Kita cuba untuk buatkan satu platform yang mana platform macam mana orang boleh menyaksikan konsert, membayar tiket, sebab nak pergi panggung tak boleh, nak pergi panggung budaya, nak pergi stadium, semua dah tak boleh. Jadi kita createkan satu platform yang mana mereka boleh guna pakai untuk mewujudkan konsert mereka sendiri berbayar. Jadi seperti mana orang semua sedia maklum, bila kita nak tengok konsert-konsert ni semua, promosinya akan mengambil masa selama 1 bulan sebelum tarikh tayangan ni atau tarikh kejadian dia. Jadi ini di layar sutra, Betty bersama dengan tim-tim IT-nya telah membangunkan, termasuk saya, telah membangunkan 3 platform. Yang mana satu platform dipanggil Bet TV Asia, yang kedua dipanggil Layar Maya, yang ini khusus untuk filem, drama ataupun telemovie. Kemudian yang satu lagi ialah aplikasi zakat yang dipanggil Al-Amil. Jadi ini yang kita sedang cuba untuk orang kata untuk mencuba sesuatu yang baru. Kerana kita tak tahu berapa lama pandemik ini akan berlangsung, ya. Dan kita cuba untuk mewujudkan satu platform di mana orang boleh menonton konsert berbayar. Ini untuk membantu rakan-rakan artis kita, PR artis kita, ya. Macam lama tiba-tiba kucing aku nak enter frame pula. Ya, kita nak membantu artis-artis kita, PR. Jadi bila kita buat apa yang dipanggil konsert layar Maya ni, kita akan menggunakan hikmat Ayub untuk mendapatkan artis. Jadi kita memberi peluang. Dan seperti yang anda dapat saksikan tadi, ada senarai artis-artis, ya.
lama baru. Cuma yang kita tak sampai ke belakang, nama Razak Ahmad pun ada kat situ. Kita cari artis-artis yang orang kata bukan kata dia orang dah ada yang cakap dah masuk waktu imsak lah. Tak lah sebenarnya kan. Sebenarnya once an artist, forever dia akan jadi artis. Ya. Selagi dia boleh perform, selagi diaphragm dia masih lagi ada udara, dia boleh melontarkan vokal, dia adalah penyanyi. Jadi sebenarnya banyak yang telah kita susun aturkan menerusi platform yang kita bina ni, ya. Dan kita juga sedang dalam rangka perbincangan dengan beberapa artis di Indonesia dan juga penerbit-penerbit di Indonesia. Okey, Biden. Sekiranya kita mempunyai dana yang kita pohon daripada kerajaan, sekiranya dapat, kita akan berkolaborasi dengan artis-artis daripada Indonesia juga untuk disahirkan menjadi satu Okey, program yang Abang Aidil tunjukkan ni nak gambarkan sejajar. Program yang Abang Aidil sharekan dengan kita ni sejajar dengan dunia tanpa sepadan hari ni kan? Tak dengar Connect nak ngulang ah. Hello. Dengar tak? Kita frozen ke? Dengar tak? Dengar tak? 1 2 dengar tak Abang Aidil? Dengar Okey. Macam ni, dunia tanpa sepadan ni kita nak tanya soalan lah sambil-sambil Abang Aidil explain tu. Dunia digital ni semakin meluas. Orang nak buat promosi tak perlu tunggu TV dan radio. Seolah-olah TV dan radio ni hanya sekadar pelengkap saja. Jadi ruang masing-masing mengeluarkan statement tu macam cepat sangat keluarkan statement, keluarkan kenyataan-kenyataan. Kalau dulu kalau nak keluar statement dalam TV, kena fikir, kena jaga hati pemimpin, hati pemilik stesen TV mungkin, shareholders. Tapi kini yang nak dijaga netizen. Jadi apa pandangan Abang Aidil berkaitan isu ni dan apa kesan jika statement ni tak betul-betul jaga? Maka artis ni keluarkan statement. Sebab sekarang dunia tanpa sepadan, tadi ada konsert, pandemik lah, konsert maya. Kita dah ada medium tu. Tetapi macam mana pula dengan artis yang keluarkan kenyataan cara sesukanya? Kadang-kadang bukan artis pun. Dia dah glamour sikit, dia keluar statement sesuka hati dia. Tak puas hati, dia keluarkan statement sesuka dia dengan bahasanya dan sebagainya lah. Mungkin Abang Aidil boleh respon sikit, silakan. Okey, mengenai perkara ni, kita harus ingat bila seseorang wartawan ataupun pengacara ataupun artis yang mempunyai ilmu etika sebagai artis, etika sebagai wartawan, etika sebagai pengacara, etika sebagai wartawan tak bertauliah. Kalau mereka memahami etika ini, maka setiap sesuatu yang ingin dilontarkan ataupun divokalkan itu akan difikir dahulu. Peribahasa yang saya selalu gunakan, ensure your brain is engaged before you put your mouth into gear. Maksudnya sebelum kita nak bercakap tu, kita fikir dulu apa implikasi yang bakal berlaku kepada setengah-setengah pihak sekiranya ungkapan yang akan kita keluarkan, yang kita lontarkan ini mungkin mengguris perasaan. Tapi sekarang ini tak berlaku kerana mereka tak tahu etika-etika ini. Ya, bila kata sesuka hati aja, dia keluar aja statement. Tanpa mengambil kira keadaan sekeliling. Adakah masyarakat akan suka? Adakah pemimpin akan dengar? Ini yang menjadi persoalannya bila kita tidak memahami etika penyiaran. Ini kita nak beritahu memang susah. Jadi itu sebab bila orang kata gerbang maya ni suatu ketika dulu nak dilancarkan pada tahun 98 kalau tak salah saya, 98 ke 97. Ramai yang buat demo lah, tak boleh lah ini kan. Tapi sekarang ni kalau kita perhatikan, hilang handphone Pak Imam, menggelabah dia. Pak Imam tidak lagi solat. Handphone salah letak, menggelabah.
Alamak, mana boleh hilang lah aku punya tadi. Padahal dulu dia lah yang bertanda. Betul kan? Betul. Baik. Okey. Jadi ini masalah yang kita nak educate. Kita nak berikan kefahaman kepada masyarakat bahawa menulis itu memang mudah. Mengketik huruf-huruf memang mudah. Tetapi tidak ada kesedaran dalam diri, tidak mempunyai etika, tidak mempunyai ilmu, maka akan berlakulah apa yang dipanggil tulisan sembrono. Ayat-ayat sembrono. Betul. Yang bakal mengguris, yang bakal menjadi apa orang kata palitan kepada diri mereka sendiri sekiranya ini tidak dilakukan dengan betul. Itu sebab kita nampak sekarang ni bila dia salah cakap aja sikit, nak pula sekarang ni dalam dunia maya ni bukan hanya tulisan yang dibaca. Setiap biji ujung sini ada apa, ujung sebelah sini ada apa. Itu yang dia tengoknya, baju dia butang ke tidak. Kenapa pula dia punya baju tu dia pakai baju dalam ke tidak. Itu yang dia nampak. Itu yang dahsyatnya kalau kita tengok sekarang ni punya dunia. Apa yang dipanggil alam maya ni, gerbang maya ni. Memang orang kata kita harus bijak lah sebenarnya. Betul, saya setuju. Kita nak memberitahu kepada berjuta manusia ni. Betul. Kita nak beritahu kepada berjuta manusia ni. Macam mana kita nak educate, kita nak orang kata mengajar mereka. Bukan nak mengajar, at least sharing dengan mereka. Tetapi betul. Kalau ikutkan dalam beberapa hari yang lepas, saya ada buat forum dengan penyampai-penyampai radio. Dengan Abby Fana, dengan SY, dengan Linda On dan juga Adi Faslah. Dia orang pun cakap kalau ikut dulu, etika penyiaran dulu, radio, perkataan korang tak boleh keluar, kena anda, kena sebut, kalau sampaikan nak sebut mengandung pun tak boleh, kena sebut hamil, tak boleh sebut. Memang kata-kata tu memang sangat dijaga. Tetapi bila kita tengok hari ni perkara ni tidak dititik beratkan, maka terkorban dan tergadailah bahasa yang kita sebutkan tadi. Jadi mana kata bukan hanya kenyataan itu sendiri bersifat yang baik-baik, tetapi perkataan yang digunakan juga sepatutnya semua artis, semua selebriti perlu mengambil perhatian kerana anda merupakan ikon yang mempunyai peminat di luar sana. Baiklah, kita beralih pada Kak Betty pula. Kak Betty, marah betul panggil Kak Betty. Kepada Betty Bonafé. Cop. Sebelum tu nak tambah sikit aja. Itu yang saya heran. Itu yang saya heran. Kenapa dahulu Dewan Bahasa dan Pustaka mengambil peranan yang menitik beratkan soal pengucapan ataupun perkataan-perkataan Inggeris macam saudara Samsul Debat cakap tadi kan. Korang. Ini semua salah dari segi etika. Pengucapan awam salah. Tak boleh. Ya. Tetapi itu yang saya heran, kalau sewaktu saya dulu menjadikan satu perkataan, dua perkataan dicantumkan menjadi satu, iaitu sure heboh. Oh, macam-macam surat datang, macam-macam komplain sampai kenapa menggabungkan perkataan Inggeris dengan perkataan Melayu. Oh, tu dulu. Sekarang ni, korang buat apa? Kita orang kat sini itu macam bahasa Singapura tau. Singapura kat korang-korang tau. Korang, kita orang. Ya, betul. Pergi Geylang makan kerang kan. Makan sup tulang. Sup tulang merah daripada Betty Bonafé Village bila nak sampai? Jemput. Ini yang menjadi tanda tanya kepada saya. Kenapa tidak ada pemantauan lagi? Jadi mudah-mudahan pada malam ini suara kita, mudah-mudahan malam ni suara rujuk bahasa, kenapa tidak ada pemantauan? Itu saja saya nak cakap. Balik kepada Betty. Jadi mudah-mudahan suara kita pada malam ini akan diulang siar dan dia akan dilihat, akan didengar oleh mereka yang mempunyai peranan dan tanggungjawab dalam bidang ini. Dulu sampaikan baca berita pun sampai sebutan baku dulu. Kan dalam berita, berita sepenuhnya. Pada hari ini semua bahasa baku, sebutan baku kan. Jadi sampai tahap tu nak disiplinkan masyarakat di Malaysia dengan bahasa. Baiklah. Kita beralih kepada Betty Bonafé, kata-kata adat pepatih, dikala hidup dikandung adat, dikala mati dikandung tanah.
Di mana bumi dipijak, kat situ langit dijunjung. Di mana air disauk, di situ ranting dipatah. Jadi kalau orang kata melihat cabaran seartis menahan dan memelihara diri demi melayan kerana peminat yang mana bukan semua peminat ni matang. Ada peminat yang mengherdik, ada peminat menghantar, bukannya ada. Bayangkanlah ada artis tu sendiri boleh cakap pakai bahasa korang, lantaklah, biarlah suka hatilah apa nak buat. Kadang-kadang ayat-ayat yang digunakan dah tak kemas dan tak tersusun dan ringkas cerita kurang adab lah kata-kata. Jadi tak mustahil netizen pun menggunakan ayat yang sama kepada selebriti yang ada pada ini, termasuklah Betty Bernafis. Jadi malahan ada peminat yang melampaui batas dengan memberi komen dengan kata-kata kesat dan sebagainya. Jadi bagaimanakah caranya Betty Bernafis melayan kerana seperti ini? Peminat ada pelbagai. Jadi macam mana caranya? Silakan. Okey, sekarang ini untuk kita dekat, untuk kita dapat any negativity comment berbanding dengan dulu melalui surat khabar, lepas tu melalui space, melalui Google, melalui chat. So guys, sekarang silakan guys. Ya, betul. Ya, betul. Tapi sekarang peredaran zaman sekarang ini, masyarakat lebih mudah mendekati kita. Dengan DM Instagram dia boleh dapat kita. Dengan DM Facebook dia boleh dapat kita. Tak perlu nombor telefon dah sekarang. So teknologi tu sudah banyak berubah dan banyak lebih advance lagi. Dan cara kita sekarang ni untuk depression sangat mudah. Macam mana nak jadi artis ni dari segi mental kena kuat. Tapi sejauh manakah mental kita ni kuat? Ada orang lebih ada setengah masyarakat seperti di Hollywood sampaikan mereka sanggup melakukan apa sahaja, even berbogel di depan social media pun mereka sanggup asalkan rating naik. Sampai ada yang accident dan sebagainya, bunuh-bunuhan dan sebagainya hanya nak rating naik. Dan di situ kita dapat lihat manusia sudah mula lupa akan roots, akan akhlak, akan originality, di mana kita kena pupuk benda ni dalam diri kita dan kita kena tanam dalam-dalam. Dan kesedaran ini kita kena sentiasa dipupuk berterusan, di mana kita kena teruskan berada di dalam environment support, positive support around kita. Apabila kita terlalu terbawa-bawa dengan apa yang dunia luar minta, kita akan hilang kita punya originality, kita akan hilang kita punya roots, akar umbi kita, dari mana kita datang. Kita lupa akan akar umbi kita. Di situ kita akan lupa diri kita dan kita akan lupa asal usul kita. Di mana di sini saya nak sentiasa mengingatkan diri saya dan rakan-rakan semua, sentiasalah kita berada di sekitar teman-teman yang positif. Teman-teman yang membawa kita, mengingatkan kita akan akar umbi. Dengan sekarang ini, dengan adanya teknologi yang moden, di mana masyarakat lebih mudah untuk menjatuhkan kita kena ada satu inisiatif, kena ada satu sikap di mana kalau kita tak kuat, jangan kita layan, jangan kita hadapi, jangan kita baca, jangan kita dekati. Itu cara-caranya buat di waktu-waktu sekarang ini. Kerana apabila kita down, imun sistem kita pun jatuh, macam-macam penyakit depression sampai boleh suicide, boleh membunuh diri juga bagi mereka yang kurang iman. Baik. Baiklah. Kalau sebelum kita teruskan kepada Cik Razak Ahmad, kita nak share video tentang berkaitan dengan Betty Bernafis ni. Ada satu video menarik yang anda semua kena saksikan. Itu restoran kita, Bernafis Express di Johor Bahru. Sambil boleh explain sikit. Itu Bernafis Village. Kerana PKP MCO ni, maka kami tak boleh sebelum inilah tak boleh dine dekat restoran. Jadi kita ada banyak space for parking. Jadi banyak customer yang merindui makanan Bernafis akan datang dan akan dapat dine seperti itu yang kita lihat tray tu. Dia akan berkonsepkan dine in the car. Jadi waktu PKP sekarang ni kita dah dilimitkan satu meja 2 orang. Jadi bagi mereka yang nak makan, yang kalau meja kita tak cukup sekalipun, mereka masih boleh datang dengan kenderaan mereka sendiri dan boleh dine juga sekarang dalam kereta. Kita sudah siapkan tray. Because di Bernafis kita ada lebih kurang 300 menu makanan. Kita ada 15 tukang masak
Ya, jadi kita ada pelbagai dan bagi mereka peminat-peminat Banafi tu mereka insya-Allah tak akan serik lah. Nak mencuba lah banyak sangat kita punya list makanan dalam menu. Dan juga kita ada makanan-makanan baru yang kita persembahkan kepada regular customer kita dan peminat-peminat setia Banafi Village dan Banafi Sedia Alam. Okey, tu dia. Jadi mana kata ada dua lah, DJB satu, Setia Alam satu. Di Setia Alam tu kita ada satu hall yang sangat besar, boleh digunakan untuk perkahwinan. Di Banafi Sedia Alam tu sangat besar dan sangat selesa, boleh memuatkan 500 kenderaan datang parking di sana. Okey. Jadi itulah dia, yang kita support bisnes sekarang ni dah boleh nak makan dekat restoran, kedai makan dah boleh. Cuma satu meja 2 orang, tapi satu kereta saya tak pasti berapa orang. Kan, yang kereta kuning tadi tu, Geram pula itu kereta antik 1920. Oh, 1920 Antara collection kita Ford, kereta antik kami. Ya, salah satunya. Okay. Baiklah. Jadi sekarang kita balik pada Abang Razak Ahmad kita, tapi sebelum jadi mungkin ada yang baru tengok ni Abang Razak Ahmad ni yang kata orang semua cakap dia sedap ngaji, dia nyanyi sedap, tapi orang Razak tak tahu. Nyanyi. Razak mengaji sedap. Tak apa, kita share sikit. Jadi kalau siapa nak tengok penuh nanti, sudah cari sendiri. Jadi kita saksikan video ini. Taranum. Harapkan pagar makan padi, apa yang jadi dengan hidup hari ini. Sikit je. Tak boleh tunjuk banyak. Alah, kan? Ustaz. Orang macam tak percaya. Tak boleh. Syok kan? Ustaz, suruh dia taranum. Sedap suara dia. Okey. Jadi permintaan. Abang Razak. Tadi tu lagu. Dia taranum sikit. Cepat permintaan ni. Semua satu Malaysia nak dengar ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Saya buat sedikit kasidah lah ya. Okey. Kasidah ya. Okey, ya? Baik. Saya ambil kasidah ni daripada surah Iqra, tapi kita buat dalam bahasa Melayu kita. Ya, terjemahan dia. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, ya. Ini dalam bahasa Melayu kita. Ya, betul lah. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu, Tuhan yang menciptakan manusia. Bacalah dengan nama Tuhanmu, Tuhan yang menciptakan manusia. Berasal dari segumpal darah, berasal dari segumpal darah. Bacalah tentang Tuhanmu yang Maha Pemurah, mengajarkan manusia menuruti kalam, mengajarkan manusia apa yang belum diketahui. Ya. Aduh, alhamdulillah. Terubat dah hidup sikit kan. Ada itu yang tak ada pada BBNU budak baru nak up, tak ada. Tu dia kan.
Jadi Ustaz. orang kata tadi, ni pun kita dah dapat mesej ni. Tu lagu Ustaz. apa ya yang Raza Ahmad nyanyi tu lagu apa? Dia kata kan. Jadi pergi cari harapkan pagar-pagar makan padi. Ataupun yang sebenarnya harapkan pegar makan padi. Tengok. Dua-dua boleh, serba boleh. Versatile. Mengaji boleh, kasidah boleh, nyanyi pun sedap. Allahu Akbar. Jadi, tak apa. Berdasarkan lagu harapkan pegar makan padi itu tadi, membawa maksud harapan yang diletakkan pada bahu seseorang, tapi akhirnya orang itu pula yang merosakkannya. Jadi harapan anak seni kepada peminat dan harapan peminat kepada anak seni, bagaimana pandangan Abang Razak, yang mana anak seni ni boleh merosakkan harapan peminat, dan sebaliknya harapan anak seni itu pula dirosakkan oleh peminat. Just pandangan dan idea Abang Razak lah. Silakan. Okey. Sebagai anak seni, kita seboleh-bolehnya lah, pada saya lah, seboleh-bolehnya kita cuba mewujudkan ataupun menunjukkan sifat ataupun sikap yang baik. Itu satu hal lah. Jadi, maksudnya sekarang ni, bila kita berkelakuan baik ataupun bersifat baik, makanya ianya akan mudahlah disukai oleh anak-anak muda ataupun yang minati kita tadi tu, ya. Sikap baik ni sebenarnya bukan macam mana. Dia jadi orang biasa sebenarnya, jadi orang biasa. Macam saya tidak akan sombong, tidak akan sombong, maksudnya saya tidak akan, kalau saya berjalan ke mana saya akan tegak, bodoh, buat muka masam. Tidak. Saya lebih suka mesra dengan orang-orang awam ni. Mana yang ajak gambar saya akan terus, tak ada dah nak hang-hok, tak ada. Boleh bang, boleh, silakan, macam tu. Jadi saya lebih suka begitu. Dan dalam lakonan pun, dalam apabila saya bekerja pun sebagai pelakon, saya lebih suka memilih watak-watak yang begitu. Watak jadi cikgu, watak ustaz ke, ya, watak jadi ya, benda-benda begitu, supaya di luar pun kita pun bersikap begitu kalau boleh. Itu pun pandangan saya. Jadi sekarang ni masalahnya apa yang berlaku ialah di dalam TV dia berlakon jadi ustaz, di luar dia melekat. Ini masalah ni. Dia tidak sama. Dia tidak sama, dia tak sync, dia tak synchronize. Jadi bila tak synchronize tadi, masalah akan berlaku lah. Sebab apa? Begini, macam saya pun, saya suka juga dulu masa muda-muda, saya suka main snooker. Saya suka main snooker kan sukan juga kan. Jadi, suka. Jadi maksudnya, snooker dekat mana tempat dia? Dekat kelab-kelab, tempat yang gelap-gelap. Di samping snooker ada pub dan sebagainya. Itu menjadi satu benda yang bila saya pergi ke sana, saya akan rasa macam jalan atas angin sikit. Sebab bila masuk tempat tu aja, orang-orang tertentu akan tengok, dia tu ke? Bukankah dia tu ni? Sebab saya pakaian saya macam biasa. Saya tak pakai jubah ke apa benda. Saya tidak lakon, tapi kat luar saya biasa je lah. Cuma sifat kalau boleh biarlah biasa. Okey. Dan penjudahnya saya dah tak kesana sangat lah. Sebab apa, kalau kesana nanti saya akan saya tak takut dicemooh. Tidak ada masalah tentang itu. Cuma saya tidak mahu orang mengatakan yang watak ustaz itu dipermainkan gitu. Saya tak suka macam tu. Kalau boleh ustaz lah. Tentulah kan. Ya. Kalau boleh begitulah. Maksudnya apa yang kamu portray itulah kamu sebenarnya, kalau boleh. Sebab itu pernah satu ketika saya ditawarkan watak jahat. Watak jahat maksud saya ni watak gangster. Saya dah khabar lah dekat director ni, jadilah janganlah, kalau boleh sekarang lah antagonis ni. Saya dah buat dah, dulu dah buat dah. Kalau boleh sekarang ni saya tak nak lah. Apa salahnya je? Kau ni asyik watak ustaz, baik aja. Buatlah sekali watak ni, baru versatile sikit. Nak tak nak saya terpaksa dah terima. Dengan berat hati saya terima jugalah. Punya gangster je saya dalam watak itu ialah, saya ni ada kelab dandut. Ada penari-penari yang bertiga-tiga. Saya ketuanya. Dan saya punya gangsternya, petik je, bunuh orang tu, bunuh. Kau kemain lagi besarnya pangkat ni. Mengalahkan orang. Jadinya adalah scene yang tak sepatutnya, iaitu scene gangster, saya ketua. Jadi adalah satu babak itu di mana dalam kelab itu saya tadi memanggil mesyuarat kawan-kawan ni, di kiri kanan saya adalah Jaro. Jadi dan ni katalah bayangkan apa yang saya nak buat. Jadi sekarang ni Jaro ni tadi datang, duduk sebelah ni, okey, action. Saya pun macam biasa je lah. Kamu
Kat, kenapa? Kamu gangster apa benda pula duduk keras macam tu? Peluk lah tu perempuan tu. Ha? Kata tu. Tang itu, saya agak, lepas tu, yang seronoknya, dia sebelah ni, tak apa bang, pegang saya, tak apa. Saya okey, kata. Tak apa bang, kau okey, aku tak okey. Lepas tu pula, Allah ya Allah, saya tak ingat benda tu sebab apa. Lepas tu pula, ada satu scene lagi. Dengan Kak Liza kita lah. Habis yang tu abang buat je lah. Saya berdepang gitu lah, saya depang gitu. Konon-konon dia je lah. Depang je lah, saya tak boleh. Saya tidak, kalau boleh nak juga buat konon nak masa, tapi tak boleh. Bukan. Betul. Okey. Lepas tu ada satu babak dalam cerita yang sama juga, ada satu babak lagi, Kak Liza kita tu, kononnya dia tu, ayahnya berhutang dengan saya, ayah dia. Jadi dia terpaksa bayar dengan diri dia pada saya. Scene tu kononnya mula-mula sekali, saya depan cermin, pakai tuala je dekat hotel, kononnya macam, baru lepaskan dia tu. Jadi Kak Liza tadi konon dia timut. Apa obat kat saya? Apa dia obat kat saya ni? Saya tak boleh nak react benda tu. Yalah. Patutnya kau dah berkena dengan aku. Patutnya gitulah kan. Tak ada. Saya mengaku. Sehingga dah director tadi baru beritahu saya, betul lah Razak, kau memang tak boleh buat otak ni. Menyesal aku tu ambil kau otak ni sebab apa kau tak. Sebenarnya yang inilah bezanya artis dulu dengan sekarang. Ada yang saya dapat hint kan daripada beberapa orang. Ada bagi pandangan. Artis dulu dia nak tengok watak dan dia pilih. Dan macam Abang Razak dah tolak tadi, tapi orang pujuk juga nak watak tu. Tapi kebanyakan pelakon hari ni tak apa, janji yang big job dulu. Lantaklah kemudian tentang nak buat tu. Kan? Jadi ini satu sikap. Jadi apa pandangan Abang Razak? Penting kita tengok watak tu sesuaikan dengan diri kita, betul? Semestinya. Itu salah satu part sebagai seorang pelakon, mesti tengok skrip dulu. Wajib. Bukannya pergi hantam kerapu je. Dia takut anak burung. Dia takut anak burung. Memang begitu. Saya memang begitu. Saya akan tanya dulu, ni watak apa? Okey, satu lagi contoh. Saya pernah ditawarkan untuk bawa satu watak, iaitu watak seorang pesara askar, laki bini, suami isteri. Kononnya berjiran dengan pasangan yang baru kahwin, ada anak umur dalam darjah 2, 3 macam tu, perempuan. Jadi bila mak ayahnya kerja, dia titipkan anaknya ke rumah saya ni kononnya. Sebab rumah saya ni kononnya Kak Cik lakonannya. Jadi Kak Cik ni tolong jaga, abang awak tak ada kerja, tolong jaga budak ni tolong ni jiran kita punya anak, apa salahnya, perempuan. Saya tak ambil watak tu sebab saya dah tahu dah ini nak tunjukkan kononnya apa tu, orang yang suka dengan budak kecil ni, apa dia panggilnya, apa benda, apa panggilannya, untuk yang orang tua tapi suka budak kecil, apa dia, pedofilia ialah itu dia. Jadi watak itu diambil oleh Wak Zaidi kita. Wak Zaidi ambil. Sehingga kan, jadi Wak Zaidi, kita ni sebagai pelakon, bila kita berlakon, kita akan melakon dah benda tu. Jadi bayangkan nak berlakon, nak gosok peha budak kecil tu, kau mandikan dia, nak buat dia muka yalah, maklum lah. Dan akhirnya kan, muka selera. Ya betul, muka selera. Liok. Jadi sekarang ni, bila saya jumpa balik dengan Wak Zaidi, dia pun menyesal, dia kata. Sebab apa? Terbawa orang luar menyampah dekat dia. Orang ingat kau betul-betul macam tu. Sebab kau berlakon dia sangat. Ni dia. Kau nampak macam kau betul-betul memang kau suka ke budak kecil. Kau ni memang jahat rupanya, ya. Tengok. Jadi orang akan jauhkan anak dia daripada nampak Wak Zaidi. Jauh. Jangan. Bila hanya dia suruh aku. Aku pun tak patut ambil watak tu. Tapi dah ambil. Itulah contoh dia. Jadi sekarang ni kepada pelakon seseorang ataupun peminat-peminat luar sana yang nak jadi pelakon, nak hidup dalam dunia seni ni macam kami ni, banyak benda yang kamu kena fikirkan. Jangan terjun hanya kerana nak glamour tu. No, jangan. Banyak bendanya. Masa depan kamu, kahwin kamu besok, anak-anak kamu macam mana. You know? Memang peminat memang ada, memang ya ramailah orang keminat kita, betul. Tapi macam arwah abah saya kata dulu, dia pesan jaga peminat ni, dia memanglah dia akan gula-gulakan kita. Dia akan suka, dia akan puji kita dan sebagainya. Tapi kita sehingga ke mana tu? Nak ke mana tu? Adakah kamu akan melayan kesemuanya sekali? Setiap peminat-peminat kamu yang suka kamu tu? Gitu?
Sedangkan kamu ada anak sendiri kamu sendiri, keluarga kamu sendiri. Itulah jadi ada dua personality. Dekat rumah kamu lain, dekat luar kamu lain. Julahnya. Dan maka terjadilah perkara-perkara yang tak sepatutnya berlaku gitu. Baik. Jadi ada lagi kita akan tengok pusingan yang ketiga iaitu pusingan terakhir tentang kita akan tengok nasihat-nasihat daripada semua. Jadi sebelum itu kita nak kongsikan tentang harga korban sekiranya siapa yang berminat untuk menyertai korban pada tahun ini. Silakan. Nak tahu ke tu? Okey. Jadi barang siapa yang ingin menyertai ibadah korban pada tahun ini bersama-samalah dengan pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia, WBM sedia membantu yang mana harga bagi seekor satu bahagian lembu 390 sahaja, satu ekor lembu 2,730, satu bahagian unta 580, satu ekor unta 4,060 dan juga seekor kambing RM580. Jadi pada siapa yang berminat untuk menyertai boleh daftar dahulu, tak ada masalah, daftar dulu sebab kita nak reservekan nama tu dulu. Sebab kita setiap tahun berlaku masalah yang sama iaitu ketika hari raya korban, masa tu satu hari sebelum berpusu-pusu masuk, masa tu jam dan akhirnya ada yang duit yang terpaksa kita pulangkan sebab kita tak sempat nak buatkan untuk mereka. Jadi siapa yang niat, sebab tahun ni nak korban pun ialah susah. Bayangkanlah seekor unta di Afrika yang kita korbankan jauh lebih murah daripada seekor lembu di Malaysia hari ni. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita dapat, sebab apa harga orang tanya macam mana nak murah pula harga lembu kat Afrika tu sebab dia belum bagi pasport ni. Kalau bagi pasport datang Malaysia jadi mahal kat tu. Jadi mana kata kita tak payah pening-pening kepala tuan-tuan, bagi je nama, insyaAllah daftar segera kita akan masukkan nama. Dan yang paling bagus sekali, dijamin kualitinya dan juga dijamin memang ibadah korban tak payah risau dan kita akan sertakan sijil dan juga cedera hati untuk mereka yang menyertai ibadah korban bersama Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Baiklah, kita masuk pusingan yang ketiga. Jadi sebagai kesimpulan mungkin Pak Ayub kita boleh share pada semua apa pesanan buat semua pemain-pemain dunia seni ni kepada semua, mungkin nasihat dan juga pandangan secara ringkasnya berdasarkan tajuk kita Resmi Padi. Silakan. Makin tunduk makin berisi. Itulah kita manusia yang dikurniakan akal yang sempurna dan Allah pula tambah kesempurnaan kita dengan bakat yang mungkin tidak ada pada orang lain. Bila Allah kurniakan pada kita, bermakna kita insan terpilih untuk bawa satu kebaikan pada manusia yang lain. Apa yang kita miliki adalah untuk kita kongsikan dan kita jadikan contoh tauladan yang baik kepada orang lain. Jangan bermegah dan sentiasa ingat bahawa nikmat kelebihan yang kita peroleh itu adalah ujian dari Allah. Jika kita salah cara menggunakan kelebihan itu, maka kita akan salah menjalani jalan hidup kita. Tapi jika kita betul cara menggunakannya, insya-Allah akan jadi asbab untuk kita kongsi kejayaan dengan orang lain. Sentiasalah merendah diri ketika ilmu penuh di dada. Kerana kita akan dihormati dan disegani. Yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari kita. InsyaAllah. Terima kasih kepada Cik Ayub. Tu dia, Presiden cakap Abang Aidil, silakan. Abang Aidil, silakan. Tak, aku tengah masih nak apa orang kata? Budak-budak sekarang selalu cakap apa? Tak boleh blend. Tak boleh blend. Ayub cakap gitu. Oh, ya man. Macam ustaz lah macam tu. Okey, silakan Pak Aidil. Ulang balik soalan ni, Samsul. Kesimpulan, nasihat kepada semua. Okey, kesimpulan. Okey. Faham. Okey, jadi kesimpulan yang boleh kita katakan di sini ialah seperti tajuk kita pada hari ini, semakin menunduk semakin berisi, ikutlah resmi padi, ya. Kerana kita nak bermegah dengan diri kita, segala apa yang berlaku pada diri kita ni sampai mana? Sampai satu tahap kita akan dilupakan, ya. Sebagai contoh, alhamdulillah lah saya memang ada sekali-sekali bila ada press conference, adalah saya kat situ. Itu Ayub pun tahulah kan.
Jadi kita kena ingat di masa kita di atas, kita tidak selamanya akan berada di atas. Satu hari kita akan turun, beri laluan kepada orang yang baru. Tetapi kepada mereka yang baru ini, jangan dilupa apabila kita merenung langit yang tinggi, bintang yang bertaburan, jangan kita lupa akan rumput yang kita pijak di bumi ini. Ya, kerana kalau ini kita tidak amalkan, kita tak akan sampai ke mana. Kenapa sampai hari ini artis-artis macam yang dulu sampai sekarang, saya boleh cakap macam Ramlah Ram, Jamal Abdillah, you know, siapa lagi zaman-zaman itu yang masih lagi aktif, ya, masih lagi orang ingat, kerana mereka telah memberikan sesuatu yang terbaik dari mereka kepada anda sekalian. Jadi begitu juga kalau kita perhatikan macam penyanyi lah, kita katakan penyanyi lah. Penyanyi, kenapa lagu-lagu yang dahulu lebih senang, lebih diingati berbanding dengan lagu-lagu sekarang? Kerana lagu-lagu dahulu dinyanyikan, disampaikan dengan penuh perasaan dan ikhlas. Sesuatu yang kita lakukan tu kena ikhlas. Kenapa Razak Ahmad sampai hari ini orang masih ingat dia punya idram ma'aronah, bilaronah, hijaz dia, taranum dia. Itu yang telah dilakukan oleh dia. Dan begitu juga dengan artis-artis ataupun BBNU yang baru nak up ni. Pastikan pengurus-pengurus anda semua belajar mengenai ANR, Artist and Repertoire. Ini penting kerana anda harus menjadi pemangkin ataupun menjadi jembatan kepada artis anda untuk berhubung dengan orang-orang yang akan berhadapan dengan anda. Jadi anda tak boleh nak kata orang kena beri tunjuk ajar juga kepada artis. Belajar dulu cara untuk menjadi ANR yang baik. Jadi nasihat saya, apa yang kita boleh cakap, kita nak membagak kata orang. Kalau dalam bahasa jangan membongek kata orang, bongak lah kata orang di sembilan kan. Tak payahlah. Tak ke mana pun ia. Sampai satu masa daripada senyap ia gitu. Semua dalam poket dan tu. Tak payahlah mekak kan. Saya nak membongak kan. Itu je daripada saya. Okay, baik, terima kasih Pak Aidil. Terima kasih banyak. Okey. Betty Benafi, silakan. Habislah nampaknya semua tak ada apa dah cakap dah. Cuma kita nak ingatkan diri sendiri dan juga yang lainnya. Hari ni hari kita, besok belum tentu lagi. So bersikap humble never make you feel low. Bersikap humble akan buatkan you lebih tinggi darjatnya di mata Allah. Itu saja. Baik. Makin lama makin deep lah. Aduh. Tak, ni puji ni bukan sebab nak job, tak ada. Ni memang puji ikhlas ni. Tak apa, nanti kita datang kedai special, no pay. Special, tak usah diskaun, terus no pay. Saya nak makan kereta kuning. Okay. Alright, okay Abang Razak, silakan. Ya, saya. Kata-kata akhir. Okay. Saya bang, ngajilah sikit bang. Dah bagi kata-kata akhir cepat. Okey. Kata-kata akhir saya ni sama juga macam apa yang dikatakan oleh abang-abang kita tadi tu, sama juga. Iaitu kita ni kalau boleh janganlah kita terasa kita ni tinggi sangat. Memang kita akan turun. Roda. Okey. Nak tak nak kita akan turun juga satu masa. Cuma sekarang ni apabila macam kita lah kan, artis-artis ni duduk. Orang dulu kata apa tau? Awak jadi artis, ingat kaki kanan awak dah ada dalam neraka, dia kata. Kaki kiri awak kat luar. Macam tu. Jadi seram dengarnya tu. Kalau kita fikir betul-betul statement tu, baik jangan masuk. Sebab dia kata macam tu. Ingat sikit, kau masuk dunia seni ni, sebelah kanan awak tu dah masuk neraka dah tu, jaga. Boleh kau angkat keluar. Betul. Maknanya tugas dia dah berat dah sebenarnya. Jadi agak-agak lah.
Itu je lah. Pesan saya, nak pilih jalan ini, pilih boleh, tak ada masalah. Tapi banyak benda nak kena jaga. Baiklah, terima kasih banyak pada Abang Razak dengan kata-kata Abang Razak itu. Itulah jadi makna kata, jadilah resmi padi, makin berisi semakin menunduk. Bukan makin merogak, makin belagak, tak ada, tak jadi apa. Dunia ini sementara sifat apatah lagi yang ada dalam dunia. Macam tu lah kan, kalau kita tengok, apapun yang penting kita kena ingat. Sentiasalah kita ingat tentang kesementaraan dunia ini. Dan malahan, Nabi pun pernah sebut dunia ini penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Mana kata bila kita pandang dia sebagai penjara, maksudnya bukanlah penjara apa. Kita bukan semua benda kita boleh makan, bukan semua benda kita boleh cakap, bukan semua benda kita boleh buat. Sebab ada aturan dia. Mungkin pada orang kafir syurga sebab semua benda boleh buat, tetapi hakikatnya yang kita nak kejar adalah keredaan Allah semata-mata di hari akhirat nanti. Baiklah tuan-tuan dan sekalian, seronok sangat malam ni. InsyaAllah kita ada lagi, mungkin ada sesi yang akan datang. Kita akan buat di sesi yang dan kita akan nasihatkan Abang Aidil untuk buat live di tebing tinggi. Kerana line dia taruh malam ni kan. Abang Aidil kena check balik line kan. Jadi apa pun, ucapkan terima kasih banyak pada semua panel, pada Encik Ayub selaku wakil irama, Abang Aidil Ghaffar, begitu juga Kak Betty bin Afif kita dan juga Abang Razak Ahmad. Terima kasih banyak semua. Mudah-mudahan marah, menjoling Betty bin Afif, panggil kakak Betty bin Afif, termarah lah. Jadi insyaAllah tuan-tuan sekalian, kita jumpa dalam kesempatan. InsyaAllah ada lagi di masa-masa akan datang. InsyaAllah pada hari Selasa depan, nak beritahu dulu. Pada hari Selasa depan, kita ada satu bual bicara, iaitu kita bicara cabaran hijrah yang membariskan Ustaz Farid Ravi, Ustaz Syafiq Liau dan juga Ustaz Taufik Yap. Maknanya semua saudara-saudara baru berbincangkan cabaran dia di dalam Islam. Dan pagi-pagi esok kuliah subuh, jangan lupa saksikan beramai-ramai, ada Ustaz Zaharin jemputan untuk bercerita tentang zakat. Tentang zakat. Jadi kalau ada siapa ada soalan-soalan tentang zakat yang selama ni main fahaman sendiri, boleh tanya soalan pada dia. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi dalam kesempatan yang baik datang dari Allah SWT, yang kurang tu kelemahan kami sebagai manusia biasa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syamsul Bat. Tuan-tuan dan puan sekalian, pertama-tamanya di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua para peserta yang telah terlibat dengan program korban bersama dengan pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia YBIM pada tahun 2020 sebelum ini. Alhamdulillah, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia telah berjaya menyempurnakan dan melaksanakan dengan cemerlang sekali ibadah korban pada terlepas untuk anda semua. Pihak YBIM ingin mengundang anda semua untuk join sekali lagi bersama dengan program ibadah korban untuk tahun 2021 ini pula. Kami dengan ini menggalakkan tuan-tuan dan puan sekalian agar mendaftar dengan lebih awal. Kalau anda kata nak daftar dulu, bayar kemudian pun tak ada masalah. Yang penting hasrat kita untuk meletakkan niat. Dapat pahala meletakkan niat itu dapat direalisasikan tuan-tuan dan puan sekalian. Tetapi kalau boleh anda daftar, bayar terus, lagi baik tuan-tuan dan puan sekalian. Bayaran ansuran pun dibenarkan, yang mana bayaran ansuran amountnya adalah berdasarkan mengikut sama dengan setiap satu bahagian. Nilai satu bahagian kita buat ansuran sampailah cukup 7 bahagian dan seterusnya. Kemudian tuan-tuan dan sekalian, sama-samalah kita niatkan kepada diri kita untuk memperbaiki dan juga menambahkan lagi kualiti ibadah korban kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan kurniaan yang banyak, maka beribadahlah, solatlah dan berkorbanlah tuan-tuan dan sekalian. Itu Allah Ta'ala suruh kita. Selain daripada solat, ibadah korban juga ditekankan. Begitu juga dalam surah Ali Imran ayat 92, Allah Ta'ala beritahu belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang kita ada ini tuan-tuan dan sekalian di dunia ini bukan milik kita sebenarnya, tetapi sebahagian daripadanya kita boleh infakkan, kita boleh korbankan, kita boleh sumbangkan kepada mereka yang lebih memerlukan. Tuan-tuan dan puan sekalian, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia untuk pengetahuan semua telah pun sedia ada ISO dan sistem pengurusan ibadah korban yang sistematik dan teratur. Jadi anda tidak perlu risau tentang kualiti dan cara kaya pengurusannya. Dan insyaAllah anda semua tidak perlu risau yang tentang ibadah korban anda pasti akan dilaksanakan dengan baik dan teratur sekali. Dan dijamin tuan-tuan sekalian,
ibadah yang kita laksanakan ini adalah yang benar-benar berkualiti, telus dan profesional. Pastikan anda daftar segera, join kami tuan-tuan sekalian untuk ibadah korban tahun 2021 ini.